Korang perasan tak, RAM sebesar 6GB RAM, 8GB RAM dah menjadi satu kebiasaan pada phone Android. 8GB RAM dah boleh dapat dalam bawah RM1,000. 10GB RAM pun dah ada, 12GB RAM pun dah ada. Dan sampai 16GB RAM pun dah ada sekarang ni, iaitu Samsung Galaxy S20 Ultra. Jadi betul ke yang RAM besar-besar 10GB, 12GB, 16GB ni menjadikan phone kita selaju kereta McLaren ataupun Ferrari? Fakta atau tak? Tanpa buang masa, let's begin. Ok, pertama sekali aku nak bagi tahu kat korang apakah maksud RAM. RAM bermaksud Random Access Memory. Bahasa pasar kita, analoginya adalah RAM ni diperlukan untuk satu program ataupun satu apps tu untuk melalui RAM tu. Kalau tak ada RAM, tak boleh berjalan satu phone. Tak kira sama ada phone Android ataupun iOS. Jadi, betul ke RAM sebesar-besar alam ni menjadikan phone tu lebih laju berbandingkan phone yang ada RAM kecil je? Ok, aku nak kongsi kat korang analogi yang sangat mudah, sebab aku tak nak kongsikan dengan bahasa yang sangat teknikal sebab takut korang tak faham. Ok, aku analogikan RAM dengan phone ni sebagai bandar, dan aku pecahkan kepada 3 bandar. Bandar A adalah bandar yang berkepadatan penduduk tinggi, tapi jalan dia sikit, ada 1 atau 2 lane je mungkin. Dan bandar B adalah bandar yang berkepadatan penduduk yang tinggi, tapi jalan dia ada banyak dan mencukupi untuk keperluan harian penduduk bandar tu. Dan bandar C pula adalah bandar yang berkepadatan penduduk yang rendah, tapi jalan dia ada banyak, mungkin ada 5 atau 6 lane dalam satu bandar tu. Ok, berbalik pada bandar A. Bandar A ni udahlah padat, tapi jalan dia sikit, mungkin ada 1 ataupun 2 lane je. Jadi penduduk tempatan tu dia rasa sangat stres, sangat rasa nak maki pagi-pagi rasa bengang, sebab pagi-pagi orang ramai pergi pasar, pergi sekolah, pergi kerja, tapi jalan tu sangat-sangat padat, jam tiap hari, tiap petang. So, orang balik kerja dan pergi kerja. Jadi menunjukkan jalan tu tak cukup untuk kepadatan penduduk yang tinggi. Faham? Okay, bandar B adalah bandar yang penduduk tinggi, jalan dia pun banyak, ada spare jalan lagi untuk kecemasan. Bandar tu tak macam bandar A, yang mana bandar B ni dia berjalan dengan lebih lancar, sebab dia punya jalan tu, lorong dia mencukupi untuk keperluan harian penduduk tersebut. Jadi penduduk tu memang rasa selesa lah untuk bergerak ke sana ke sini, pergi kerja, pergi sekolah, balik kerja apa semua tu, sebab menjalan dia cukup dan tak sesak. Tu contoh. Dan bandar C pula adalah bandar yang penduduk dia rendah je, tak banyak, tapi jalan dia banyak. Jadi ada contohnya ada 5 lane, tapi dia pakai cuma 2 lane je. Nampak perbezaan kat situ. Jadi kalau phone korang guna apps banyak, contohnya buat video, main PUBG Mobile, lepas tu buka WhatsApp, buka Facebook, buka Twitter, Instagram apa semua dalam satu masa, jadi menyebabkan phone tu sesak. Kedua pula, situasi kedua adalah satu phone yang korang selalu edit gambar, edit video, main game apa semua dalam satu masa, tapi RAM tu mencukupi untuk menampung keperluan harian korang. Jadi memang phone korang tu dapat berjalan secara smooth, secara lancar, dan tak ada masalah untuk menjalankan satu apps ataupun banyak apps dalam satu masa. Okey, faham? Okey, yang ketiga adalah phone yang dia korang just main game, mungkin main game cacing, main Candy Crush, lepas tu main WhatsApp sikit, Facebook sikit, lepas tu ambil gambar. Jadi penggunaan harian korang tu memang sangat-sangat minimum, memang tak perlukan RAM yang sangat-sangat besar. Contohnya macam aku cakap tadi, banyak dah RAM yang terbazir disebabkan korang hanya pakai sikit je apps dalam satu hari ataupun satu masa. Jadi menyebabkan RAM tu terbazir dan tak digunakan. Jadi buat apalah korang nak beli phone yang RAM dia besar-besar, RAM dia sampai 10GB, tapi korang cuma pakai main game cacing je, atau misalnya. Jadi dari segi perumpamaan dan analogi ni, aku harap korang faham yang sebenarnya RAM yang sangat-sangat besar ni bukanlah satu faktor utama untuk menjadikan phone korang laju ataupun lancar, tapi banyak lagi faktor yang menjadikan
phone korang tu lebih smooth, lancar apa semua. Contohnya macam processor dia, macam mana korang handle background management apa semua. Bukan hanya RAM saja yang korang tengok. Contohnya RAM 8GB tapi dia punya processor dia cak ayam, tak guna juga. Jadi korang kena balance kan dia punya RAM dia. Korang kena tengok keperluan harian korang, sama ada korang betul-betul perlu ke multitasking dalam satu masa. Jadi korang boleh tengok pula processor dia, sama ada mid range punya processor ataupun entry level punya processor ataupun premium punya processor. Okey, aku harap korang faham dengan analogi yang mudah ni, dan korang tak keliru lagi untuk membeli phone pada masa akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Adios.